Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Dan pada petang yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang ke sesi Sembang Santai Projek Akhir, yang mana pada petang ini kita akan membincangkan cara mudah sedia laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan suka citanya mempersilakan sahabat saya Encik Anwar bin Abdul Wahab untuk meneruskan sesi sembang santai kita ke petang. Dipersilakan Encik Anwar. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator Cik Muhammad Rizal bin Abdul Rahim. Okey, topik yang seterusnya dapatan kajian ataupun keputusan. Bab ini mempersembahkan analisis data pra dan pas. Dengar suara saya ke? Dengar. Okey, untuk dapatan kajian, topik ini menerangkan apa yang tuan-puan dapat. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, bagi setiap chapter 1, chapter 2, 3 dan 4, kita mulakan dengan intro ataupun pengenalan. Kaedahnya sangat mudah. Contohnya, okey, bab saya terangkan. Contohnya bab 4. Okey, 4.1. Okey, pengenalan. Okey, bab ini akan menerangkan keputusan ataupun akan membincangkan keputusan yang diperolehi daripada pelaksanaan ujian di bab sebelumnya, iaitu metodologi kajian. Bab ini merangkumi keputusan, contohnya ujian kekuatan, ujian kebolehkerjaan, ujian kadar resapan. Okey, maksudnya kita terangkan dahulu secara general. Masuk 4.1 ujian kekuatan, 4.2 ujian kebolehkerjaan, 4.3 ujian kadar resapan. Jadi 4.1 tu tuan-puan dah terangkan awal-awal apa topik yang tuan-puan nak cover. Sama juga dengan bab 3. Tuan-puan terangkan dulu. Bab ini akan membincangkan berkenaan penyediaan bahan. Contoh bab 3, penyambungan bahan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan ujian. Lepas tu baru masuk 3.2, penyediaan bahan. 3.3, penyambungan bahan. 3.4, pelaksanaan ujian. Itu cerita dia. Jadi susunan bab ataupun tajuk tadi, macam saya cakap tadi, susun dulu, listkan dulu. Tapi kita pergi balik kepada bab 4 tadi, terangkan kembali hasil ujian yang tuan-puan dapat. Mudah bab 4. Kalau untuk memudahkan data bab 4 ini, tuan-puan ada satu graf. Perkara yang pertama yang tuan-puan yang perlu selesaikan dalam graf, yang pertama, tuan-puan kena maklumkan. Okey, graf, contohnya graf jadual, graf 4.1 menunjukkan bacaan apa-apa-apa. Itu makluman awal, bagi tahu yang graf itu tentang apa. Ini kaedah untuk buat penulisan graf. Beritahu graf itu tentang apa. Okey, melibatkan apa. Kalau melibatkan bahan A, B, C, beritahu A apa, B apa, C apa. Lepas tu yang kedua, maklumkan apa dapatan tuan-puan. Contohnya graf A menunjukkan bacaan berapa. Okey, graf B menunjukkan bacaan apa dan graf C menunjukkan bacaan apa. Sebenarnya dalam dapatan kajian ni, menerangkan keputusan ni sangat mudah tuan-puan. Saya ulang, yang pertama beritahu tajuk graf tadi dan graf ini berkaitan dengan apa. Yang kedua, beritahu isi kandungan dalam graf tu dan nilai-nilai yang ada dalam graf tu. A, keputusan dia apa, B, keputusan dia apa. Yang ketiga, mungkin tuan-puan boleh buat sedikit perbezaan. Perbezaan ni mungkin yang mana bacaan yang lebih tinggi, yang mana bacaan yang lebih rendah. Ingat tuan-puan, level tuan-puan sampai situ. Yang mana bacaan lebih tinggi, yang mana bacaan lebih rendah. Ataupun mungkin boleh buat penambahan sikit, berapa peratus peningkatan. Okey, yang itu kena buat calculation. Mudah saja. Tuan-puan masuk dalam Google Web ataupun Google Search tu, pergi type different calculator ataupun different percentage calculator.
kita ada kalkulator yang free tuan-puan. Different percentage calculator. Masuk nilai pertama, masuk nilai kedua, dia beritahu nilai ini increase, meningkat, ataupun nilai ini decrease, menurun. Jadi tuan-puan guna, ambil perkataan increase ataupun decrease tu masuk dalam tu. Saya ulang, yang pertama terangkan pasal graf ni apa. Yang kedua, masukkan nilai-nilai apa yang ada dalam graf. Yang ketiga, mungkin boleh buat perbezaan yang mana tinggi, yang mana rendah. Yang keempat, mungkin boleh buat perbezaan yang mana meningkat, yang mana menurun. Cukup untuk level tuan-puan pada peringkat chapter 4. Okey tak Encik Rizal setakat tu chapter 4? Maknanya kalau kata kita dapat satu result, dapat satu table result, mungkin sampel 1, sampel 2, 3 dan 4. Kemudian kita ada bacaan yang berbeza-beza. Kita bukan sahaja tepekkan, berikan table itu sahaja. Kita perlu juga ulas dan tuliskan, sebutkan semula nombor-nombor yang terdapat pada table tersebut dalam bentuk perenggan. Ya betul Encik Rizal. Dalam bentuk penerangan. Ya. Biasanya chapter 4 ni 2 ataupun 3 perenggan cukup untuk satu graf. Untuk satu graf. Ya, macam saya cakap tadi, mudah. Perkara dan dia. Kalau kata kita dapatkan graf, kita perlu ulas graf tersebut, di mana graf ni menunjukkan hubung kait di antara apa dengan apa. Daripada keputusan ni kita nampak sampel ni dapat keputusan dia berapa. So nilai-nilai itu perlu dinyatakan dalam paragraf, dalam huraian kita. Ya betul. Bukan makna kita letak graf jadual itu sudah cukup. Itu tak cukup lagi. Tak cukup lengkap lagi untuk table untuk bab 4. Jadi yang seterusnya berkenaan bab 4 ini, tuan-puan juga kena pandai. Pandai bagaimana kalau tuan-puan macam Cik Rizal cakap tadi, kita ada sampel A, B, C. Okey, kalau contoh, kalau konkret kita ada A, B, C. Okey, kita mungkin boleh buat susunan untuk 7 hari punya graf. Kita jangan letak satu graf terus, 7 hari, 28 sampel A, B, C. Jadi tuan-puan cuma ada satu graf. Sedangkan tuan-puan boleh ada 21 graf. Nampak? Bila graf tu makin kecil, penganalisaan ataupun apa yang tuan-puan nak terangkan pasal graf lagi mudah. Kita tak payah buat comparison dengan banyak nilai. Kalau tuan-puan letak A, B, C, lepas tu keputusan 7 hari, keputusan 28 hari. Tuan-puan pun, Cik Anwar cakap terangkan pasal keputusan graf. Mula cerita 7 hari pun dah separuh muka surat Cik Anwar. Pasal 28 pula. Tak payah pecahkan. Graf 7 hari lain, graf 28 hari lain. Lepas tu bila penghujung dia, baru kita gabungkan graf 7 dengan 28. Baru kita buat balik kaedah yang saya cakap tadi. Yang mana tinggi buat perbandingan, yang mana lebih rendah. Mudah. Ingat tuan-puan, dalam dapatan kajian tuan-puan jangan beritahu sebab apa dia rendah, sebab apa dia tinggi. Itu dekat chapter yang saya terang kemudian ini, di mana dinamakan perbincangan. Kita belum masuk lagi. Saya tak nak teruskan lagi. Ya betul. Kita nak cerita pasal data tu lagi. Ya betul. Dekat data ni, dapatan kajian ni, kita nak cerita semua benda-benda yang tersurat, yang ada di depan mata. Yang ada depan mata. Betul Encik Rizal. Bukan cerita-cerita yang tersirat tu bukan di sini tempatnya. Betul. Okey, Cik Noor, kita boleh alukan soalan dari pelajar? Boleh, tak ada masalah Encik Rizal. Okey, dari ruangan chat kita ada satu soalan dari Muhammad Kamaruddin Mubin. Assalamualaikum Cik. Kalau based on questionnaire, macam mana kami nak tunjuk data? Okey, satu soalan yang sangat baik. Okey, based on questionnaire, pertama, apabila anda buat suatu questionnaire, kita pergi balik kepada asas dia. Apabila anda buat questionnaire, anda semua kena kenal pasti problem yang anda nak selesaikan. Questionnaire anda mesti menjawab problem statement itu. Contoh, kalau anda nak selesaikan masalah kalau kaedah yang duduk tak betul tu, siapa Encik Rizal dalam OSHA tu? Allahumma salli alaihi wasallam. Tak betul. Ergonomik. Encik Hadi dah beritahu saya. Saya bila perkataan yang bahasa bombastik ni saya lambat sikit. Okey, masalah ergonomik. Jadi kita nak dapatkan data pasal ergonomik ni. Ergonomik ni sesuatu benda yang susah nak ukur. Orang ni lain. Jadi kita buat questionnaire. Jadi soalan kita mesti betul-betul berkaitan dengan ergonomik. Kalau poster badan. Okey, jadi kita buat skala dia tu. Berapa ramai. Kalau tuan-puan
dapat daripada buat skala 1, 2, 3, 4, 5 tu, setuju dengan tak setuju semua, tuan-puan buat 5 carta bar, 5 graf yang ada bar tu. Okey, berapa orang yang cakap dia setuju, berapa orang yang cakap tak setuju, yang berapa orang yang jawab tidak menyokong apa semua. Dia adalah 1, 2, 3, 4, 5 skala tu. Jadi daripada situ huraian dia. Tapi pastikan soalan tuan-puan tadi menjurus menjawab problem statement. Sebab tu soalan questionnaire, kalau kita perasan, kalau soalan-soalan yang betul, dia ada section. Section pertama, section kedua, section ketiga. Soalan jangan banyak-banyak tuan-puan. Nanti orang pun jawab ikut suka. Jadi tuan-puan tak dapat data yang sepatutnya. Saya suka berkongsi. Kalau buat questionnaire, tuan-puan boleh pakai kaedah Craig G. Morgan. Saya boleh eja kat sini kot. Saya eja dekat bahagian ni. Okey, tuan-puan tengok KREDJIEMORGAN, Craig G. Morgan. Nampak kan ni Cik Rizal? Nampak. Boleh tulis di ruangan chat lah Cik Noah. Oh lama. Cik Rizal komplain je saya. Okey. Saya nak tutup ni balik ni. Jangan saya cuba. Saya cuba kat ruangan chat Craig G. Morgan. Tak apa. Saya takkan. Cik Noah boleh Tak apa. Dah okey dah. Dah siap dah pun. Selesai. Besar lagi saya bagi tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, Craig G. Morgan ni untuk pengetahuan tuan-puan, salah satu kaedah questionnaire, kita boleh kenal pasti berapa jumlah sampel yang sepatutnya kita boleh buat mengikut komuniti, kemudian dia ada ketepatan. Dia panggil, tak silap saya, dia punya accuracy macam tu. Kemudian dia ada juga berapa dia punya ketidak boleh percaya data tu. Jadi untuk buat questionnaire, bukan kita pakai letak je. Okey, bagi 30 questionnaire lebih kurang. No, tak boleh. Ingat benda ni. Tuan-puan, dalam penghasilan soalan tu pun sebenarnya kita kena fikirkan, bukan soalan yang sembarangan. Soalan-soalan yang boleh menjawab kita punya ataupun mencapai kita punya objektif. Ya betul, saya setuju tu Encik Rizal. Kebiasaannya questionnaire paling mudah, dia buat satu dia panggil apa, pembahagian yang mudah. Biasanya daripada segi dia punya jantina, gender, male ataupun female. Okey, kalau male apa jawapan dia, female apa jawapan dia, boleh. Ataupun daripada segi mungkin pendapatan, orang pendapatan tinggi jawapan dia apa, orang berpendapatan banyak ni jawapan dia apa. Kalau pelajar mungkin daripada segi CGPA. Tapi ingat tuan-puan, ada pelajar kita tak suka. Saya perasan ada yang saya jawab questionnaire nak kena letak nama, jangan tuan-puan. Dalam kita punya questionnaire, elakkan maklumat peribadi terdedah. Melainkan questionnaire tersebut memang untuk keperluan lain. Okey, saya rasa kita sambung je Rizal. Cik Noah ada satu lagi soalan, boleh? Boleh, tak ada masalah. Simple saja. Simple. Assalamualaikum Cik. Saya nak tanya soalan daripada Muhammad Haziq Saleh. Saya nak tanya maksudnya dalam bab 4 ni limitation penerangan dia sampai kepada comparison sahaja ke? Okey. Dalam bab 4 ni dia ada dapatan kajian dan perbincangan. Bila kita dah terangkan tadi ujian-ujian yang kita dah laksanakan, dia ada satu lagi graf, mungkin combination antara 3 keputusan yang kita dapat tadi. Daripada situ kita bincangkan kenapa dia tinggi, kenapa dia rendah. Dalam bab 4 ni keputusan dan perbincangan, tak silap saya itu topik dia lah, lebih kurang keputusan dan perbincangan. Jadi kita terangkan keputusan dekat paragraf terakhir. Nanti kita bincangkan kenapa dia rendah, kenapa peratus dia menaik, kenapa peratus dia menurun, kenapa peratus dia sekata je. So untuk data ni cukuplah setakat comparison sahaja. Maksudnya kita ada satu penambahan untuk tahap diploma saja. Dia ada penambahan tadi Encik Rizal, perbincangan. Perbincangan tu akan kita masuk dalam bab yang seterusnya. Tak, bab 4 juga. Dia keputusan dan perbincangan, tapi dia biasanya paragraf terakhir. Kita jarang bincang di peringkat awal, tapi ada pelajar yang suka bincang awal, boleh dibenarkan. Tapi metod dia tadi macam tu.
perbandingan dan semua. Kalau tuan-puan nak bincang terus dalam graf yang pertama terus nak bincang kenapa dia naik, kenapa turun, boleh bincangkan saja. Okey. Alasan tu alasan yang logik lah. Jangan alasan yang ikut. Baik, Cik Noah, ada satu permintaan dari Cik Chia Soili. Dia minta kalau boleh tunjukkan contoh penggunaan Craig Morgan supaya SB dan pelajar lebih faham. Ni panjang ke tak panjang tentang Craig Morgan ni? Kalau dia satu aspek yang panjang, kita boleh buka satu topik lagi akan datang untuk menerangkan yang lebih detail tentang Craig Morgan ni. Craig Morgan ni saya ada Excel tu, tapi saya rasa dia dalam saya punya hard disk, saya tak bawa ni. Tapi tak apa, saya cuba saya rasa idea Encik Rizal itu yang terbaik lah. Next session. Okay. Kita akan cuba buka next session untuk tajuk khas Craig Morgan. Alhamdulillah hari ni kita dapat banyak idea untuk next topik yang akan kita bincangkan. Okay, ada Encik Adi share ke Craig Morgan tu? Ni salah satu table Craig Morgan. Ada ke Encik Rizal? Kita nampak satu table Craig RV and Morgan DW 1970. Ya. Yeah. Okay. Yang ini saya ada bagi tahu tadi. Dia ada ketepatan berapa peratus bilangan sampel. Kalau kita ambil bilangan sampel kita kurang, ketepatan dia kurang. Ketepatan data tu dia ada dekat sini. Boleh tu pelajar-pelajar ataupun tuan-puan boleh rujuk balik berkenaan data ni. Craig Morgan ni. Okey, spelling dia Craig C bukan Craig G. Saya minta maaf. Tapi saya rasa boleh, kalau Craig G pun boleh, Craig C pun boleh, tak ada masalah. Okey. Terima kasih Encik Abirul Hadi.